Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Fitri bin Majid, Nombor matriks di 18310931. Jadi saya sini ingin menjawab soalan yang diberikan di dalam video ini. Yang lepas bismillahirrahmanirrahim. Persoalannya adalah, apakah maksud pengurusan serta bezakan peranan pengurusan dengan pengurus? Daripada sumber yang saya dapat, pengurusan ini adalah pencapaian matlamat organisasi secara efektif dan efisien melalui proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber-sumber bagi mencapai matlamat organisasi. Tapi apakah fungsi pengurusan? Fungsi pengurusan ini dikenali sebagai proses disebabkan fungsi tersebut berkaitan antara satu sama lain dan perlu dilakukan secara sistematik serta terancang. Dan 4 fungsi berkenaan ialah, yang pertama iaitu perancangan, merupakan proses di mana pengurus menentukan matlamat yang ingin dicapai dan menentukan tindakan yang paling sesuai untuk diambil di semua peringkat organisasi demi mencapai matlamat organisasi. Cara terbaik untuk mencapainya ialah melalui pemilihan tugas yang perlu dilakukan, membuat panduan bagaimana tugas dilakukan dan menentukan bila ia sepatutnya dilakukan. Dan yang kedua adalah mengorganisasi. Mengorganisasi adalah proses di mana pengurus menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi. Ia merujuk kepada proses mengatur dan menyelaraskan tugas-tugas dan sumber-sumber organisasi yang melaksanakan pelan tindakan untuk mencapai matlamat. Ia juga menentukan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan, siapakah yang akan melaksanakan kerja tersebut dan bagaimana kerja-kerja tersebut akan diurus dan dikoordinasikan. Dan seterusnya, yang ketiga, memimpin. Memimpin merupakan proses di mana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan efektif dan efisien untuk mencapai matlamat organisasi. Ia menjadi sumber inspirasi dan motivasi supaya mereka bekerja keras ke arah pencapaian matlamat organisasi. Ia juga melibatkan aktiviti mempengaruhi dan memimpin individu lain yang terlibat dalam tingkah laku kerja yang diperlukan untuk pencapaian matlamat yang ditetapkan oleh organisasi. Dan yang terakhir, nombor 4, mengawal. Mengawal ini adalah proses di mana pengurus memantau prestasi semasa dan mengambil tindakan pembaikan dan memastikan hasil akhir kerja tercapai yang dijagakan seperti yang dijagakan. Pengurus ini mengawal aktiviti organisasi supaya prestasi sebenar adalah selaras dengan standard atau piawaian yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan penambahbaikan bagi mencapai matlamat organisasi. Di sini perbezaan antara fungsi pengurusan dan peranan pengurusan adalah fungsi pengurusan melibatkan tugas utama dan tanggungjawab seorang pengurus, manakala peranan pengurus melibatkan tindakan yang perlu diambil untuk menjalankan operasi perniagaan. Sebagai contoh, fungsi pengurusan melibatkan perancangan, penganjuran, memimpin dan sebagainya, dan peranan ini melibatkan pengarah, membuat keputusan dan lain-lain. Saiz peranan ini bergantung kepada skala organisasi. Justru itu, pengurus memainkan peranan yang berbeza mengikut jenis keadaan dalam organisasi. Menurut peranan pengurus Henry Misberger dapat dibahagikan kepada 3 kategori seperti berikut. Yang pertama, interpersonal. Peranan yang berkaitan dengan interaksi manusia. Maksudnya peranan kita untuk berinteraksi
kita sebagai pengurus dengan pekerja-pekerja yang lain. Dan yang kedua, maklumat. Peranan ini terdiri daripada perkongsian dan menganalisis maklumat. Yang ketiga pula adalah decisional. Peranan ini melibatkan tugas yang berkaitan dengan membuat keputusan. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada persoalan ini adalah di dalam setiap organisasi, seorang pengurus perlulah bertanggungjawab melaksanakan fungsi-fungsi utama mereka seperti merancang, memimpin, menyelaras dan mengawal bagi mendapatkan pentadbiran yang sempurna. Jadi kita teruskan kepada persoalan yang kedua, iaitu pengurusan adalah nadi kepada sesebuah organisasi. Ini bermaksud pengurusan adalah penentu sejauh mana organisasi mampu terus berdaya saing dalam pasaran atau industri. Uraikan dengan memberi contoh-contoh relevan tentang apa yang awak faham tentang kenyataan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam dunia yang serba-moden ini, aspek pengurusan adalah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pengurusan ini merupakan satu proses sosial selaras dengan perkembangan manusia dan komuniti di sekeliling. Pengurusan ini dikaitkan dari pengurusan sesebuah keluarga, komuniti atau organisasi sehinggalah kepada pengurusan sebuah negara. Pengurusan juga sering dikaitkan dengan pentadbiran, dan apabila memperkatakan tentang konsep pengurusan pasti mencakupi 3 elemen yang utama, iaitu pengurus, organisasi dan tata cara atau garis panduan pengurusan. Ketiga-tiga elemen ini bergantung antara satu sama lain dan mempunyai hubung kait yang seimbang. Pengurusan dikendalikan oleh pengurus yang ada kalanya bertindak sebagai mastermind, dan pada satu keadaan yang lain, pengurus juga bertindak sebagai pelaksana. Sebagai mastermind, pengurus mestilah bertindak memimpin kelompok subordinat yang bertindak menterjemahkan segala visi, misi dan objektif dalam bentuk pelaksanaan yang akan dijalankan mengikut jadual perancangan yang telah digariskan. Untuk usaha mengarah dan memantau perkembangan proses pelaksanaan oleh pengurus dengan pendekatan yang subjektif berdasarkan gaya kepimpinan dan kemampuan memanipulasi kebolehan berkomunikasi yang unik dan tersendiri. Sebagai pelaksana pula, pengurus bertindak membimbing dan pada masa yang sama bergerak seiring bersama subordinat dan melaksanakan visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan. Sama ada sebagai mastermind maupun pelaksana, pengurus haruslah bertindak berdasarkan tata cara dan garis panduan yang telah ditetapkan. Garis panduan atau tata cara berkenaan sama ada berasaskan contoh atau garis panduan organisasi lain maupun idea pengurus itu sendiri, ia digubal dengan persetujuan kolektif antara pengurus dan subordinat. Dan pengurus biasanya mempunyai kuasa yang membolehkannya melaksanakan tanggungjawab mengemudi organisasi. Di samping itu, ia menjalankan fungsinya mengetuai subordinatnya. Kuasa diperoleh sama ada sumber perundangan seperti mana yang ditetapkan oleh perlembagaan yang telah digubal semasa organisasi ditubuhkan, atau kuasa diberikan kepada persetujuan kolektif semua ahli dalam organisasi tersebut. Kuasa diberikan dengan kuasa juga kuasa yang ada pada pengurus secara idealnya dibayangi oleh etika yang sekiranya dikendalikan dengan baik dan menghormati akan menjadikan pengurus dilihat menguruskan organisasinya dengan adil, penuh hormat dan berwibawa.
Okay, so untuk poin yang seterusnya adalah ada 4 fungsi utama dalam prinsip pengurusan, iaitu planning, organizing, leading and controlling. Poin yang kedua, pengurusan strategik adalah sebagai salah satu elemen terpenting bagi setiap individu. Dan kesimpulan, jadi huraiannya adalah untuk poin yang pertama, dalam mengurus ini kita kena ada prinsip pengurusan. So ada 4 fungsi utama dalam prinsip pengurusan, iaitu planning, organizing, leading, controlling, atau lebih dikenali sebagai POLC. Ia juga bolehlah kita nak sebut sebagai rangka kerja POLC. Istilah pengurusan seringkali dikaitkan dengan 4 elemen penting yang dikenali dengan nama yang singkat, iaitu POLC. Untuk penerangan yang lain, P adalah planning atau boleh dipanggil sebagai merancang. O, organizing, iaitu mengelola. Leading, memimpin. Dan controlling, iaitu mengawal. Manakala strategi pula boleh kaitkan dengan rancangan yang disusun kemas dan teratur dalam usaha mencapai matlamat atau kejayaan sesebuah organisasi. Dengan kata lain, pengurusan strategik merupakan aktiviti merancang, mengelola dan memimpin yang disusun secara kemas dan teratur bagi mencapai matlamat sesebuah organisasi. Konsep pengurusan strategik amat penting diketahui dan difahami dan seterusnya diaplikasikan oleh pengurus atau pentadbir di dalam sesebuah organisasi. Jadi pengurusan strategik juga dikenal sebagai pentas bagi pengurus atau pentadbir untuk mengendalikan program-program yang dilaksanakan di organisasi. Segala pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari secara teori dapat diaplikasikan melalui program-program yang berasaskan konsep pengurusan strategik ini. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah pengurusan sememangnya adalah nadi di dalam sesebuah organisasi bagi melengkapkan pentadbiran di dalam syarikat. Secara tidak langsung, sebuah syarikat yang tidak mempunyai pengurusan ataupun pengendalian yang teratur dapat merosakkan imej syarikat tersebut justeru. Ia juga akan menyebabkan kejatuhan imej sesebuah syarikat. Terima kasih.